Salam sejahtera, utama TVS 30 Januari 2021 bersama saya Setio Dawi. Dan saya Priscilla John, kita mulakan dengan laporan ini. Susulan hujan lebat melanda Kuching sejak Jumaat adalah menjadi kegusaran jika bencana banjir kembali. Sejak pagi tadi, tinjauan kru TVS mendapati beberapa kawasan yang akan mengakibatkan banjir, terutama di kawasan bandar menyaksikan tiada jalan utama terjejas. Keadaan air di Baras Kuching juga dilihat tenang. Namun keadaan di Baras Batu Kitang mendapati air sungai mulai deras, lebih-lebih lagi pada hari kemuncak. Menerusi tinjauan di sekitar kampung Bintawak pula, beberapa penduduk mula mengambil langkah berjaga-jaga dengan mengalihkan kelengkapan rumah ke tempat yang lebih tinggi. Ya, macam tu aja. Ni ada cara lain. Main angka-angka barang di atas tinggi sikit je lah. Angka tinggi di dalam rumah ya. Macam ya, macam gelombang. Macam tsunami. Barang habis kami silalik lah. Tapi bang penting kami nang dah gumpul, kami datang katil nang kami dah gumpul dah apa-apa bang perlu kami endang gumpul endang datang katil kami kalau apa-apa hal kami mengangkat aja bang cemialah. Sementara itu, menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak, Henry Ardimansyah, meskipun keadaan di beberapa lokasi seolah menunjukkan akan berlakunya banjir, keadaan di seluruh negeri pada ketika ini masih keadaan terkawal. Untuk makluman semua, bahawa pada masa kini situasi di Kuching khasnya dan di Sarawak amnya adalah dalam keadaan terkawal. Memang kita ada menerima beberapa kata orang laporan air naik, tetapi kita masih dalam situasi terkawal. Di Kuching misalnya, di Kampung Stas memang kita ada misi memindahkan satu warga emas daripada Kampung Stas ke rumah saudaranya. Setakat ini PPS Pusat Penempatan Senaran masih lagi belum dibuka dan situasi atau banjir ataupun keadaan hujan ni masih lagi dalam pemantauan dan perhatian pihak bomba lah. Walau bagaimanapun, pihak bomba tetap akan melaksanakan pemantauan berkala bagi sebarang keberangkalian berlakunya insiden banjir. Kita bimbang khawatir kiranya hujan itu bertembung dengan air pasang tinggi. Jadi kita ambil langkah berjaga-jaga, bukan setakat di peringkat agensi di peringkat bomba, di peringkat agensi yang lain. Tapi saya minta juga sarankan kepada masyarakat, ahli-ahli masyarakat yang lain untuk sama-sama bersedia sekiranya berlakunya keadaan banjir. Di peringkat agensi, di peringkat bomba, kita ada SOP kita ada patuan kita. Dalam keadaan musim sekarang ini, pemantauan berkala terus dilaksanakan melalui 34 balai kita di seluruh Sarawak ini. Dalam masa yang sama juga kita mengambil inisiatif bukan setakat kita memantau amaran daripada Met Malaysia, tetapi juga kita melihat ada tak aduan-aduan daripada media yang lain seperti Facebook yang mana ada netizen kadang-kadangnya menyalurkan aduan itu melalui media sosial sebegini. Dalam pada itu, Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Sarawak, Ambun Dindang berkata, pihaknya telah mengeluarkan amaran cuaca waspada peringkat kuning untuk kawasan barat yang melibatkan bahagian Kuching, Semarahan Serian, Sri Aman dan Betong. Dan ini kita jangka dia akan berterusan sehingga malam ini, iaitu 30 hari bulan Januari. Tetapi kalau ada keperluan lagi, kita akan kemas kini kemudian lah. Tapi untuk masa ini sehingga tengah malam hari ini. Dan juga dia tidak dilupakan bahawa kejadian air pasang besar memang akan sudah berlaku, sekarang ini pun tengah berlaku dan besok yang paling tinggi lah kalau kita faham, kita maklumkan bahawa dalam 6.0 meter tinggian dia. Dan kita harap hujannya akan berkurangan mulai besok supaya tidak memberikan dari segi limpahan air sungai dan juga air laut lah. Pihaknya turut menjangkakan keadaan ini akan berterusan sehingga malam ini. Baik, kita akan bersama wartawan Dayu Idrus yang kini berada di Kampung Gita untuk berkongsi dengan kita keadaannya di sana. Silakan Dayu Idrus. Baik, terima kasih rakan di studio. Pada ketika ini, meskipun di belakang saya beberapa buah kenderaan kelihatan mula diletakkan di bahu jalan. Namun menurut penduduk kampung di sini, di dalam sana air sudah naik sehingga paras lutut.
Ada juga penduduk kampung yang sudah mula memindahkan kelengkapan rumah masing-masing. Tetapi apa yang penting, semua harus berjaga-jaga kerana dikhawatiri bencana banjir akan kembali lagi. Dan diharapkan juga hujan akan berhenti. Semoga segala urusan mereka yang terjejas insiden banjir sebelum ini dipermudahkan. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan dari lokasi. Saya Dayu Idrus bersama juru kamera Fikri Razak melaporkan untuk TVS di Kampung Gita Lama, Kuching. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Dayu Idrus untuk perkongsian itu. Seterusnya, Kerajaan Sarawak giat meningkatkan usaha mengekang penularan kes COVID-19 lebih-lebih lagi di Sibu. Untuk itu, kerajaan telah bersetuju membekalkan fasiliti kesihatan tambahan di sana. Hospital ini mengadakan 10 ventilator tambahan. Sekarang ini ada 3 saja. Jadi kita tambah lagi 10. Dan kerajaan negeri akan membekalkan 10 tambahan ventilator. Tambah Abang Johari, kerajaan turut akan menambah pusat kuarantin untuk menempatkan pesakit berisiko rendah dan mesti dikuarantin. Dan pihak Dato' Anwar akan memastikan beberapa bangunan di beberapa tempat yang akan digunakan untuk kuarantin. Saya ingin nyatakan di sini bahawa kita adalah di bawah darurat. Kerajaan boleh meminta dan juga menggunakan apa-apa bangunan bagi kita digunakan dalam kita hendak mengikutkan penularan COVID-19 mengikut undang-undang darurat yang ada. Kerajaan negeri juga akan menanggung perbelanjaan dari sudut logistik untuk membawa keluar pesakit COVID-19 dari rumah panjang ke pusat kuarantin. Kita tahu bahawa COVID-19 ini juga sedang merebak di rumah-rumah banyak dan kawasan-kawasan yang tak kecil. Dan di sini kita telah mengharapkan pihak yang terpasal bencana bahagian untuk menjadi cari jalan bagaimana memperbaikikan logistik di antara pusat dan juga kawasan-kawasan terbabit. Saya serah kepada mereka dan dari sudut perbelanjaannya akan ditanggung oleh kerajaan negeri. Proses penyediaan infrastruktur penyimpanan dan pengagihan vaksin Comirnaty di fasiliti terpilih dijangka siap pada 19 Februari. Sehingga kini sebanyak 13 unit penyimpanan pembeku suhu ultra rendah ULTF telah diterima di fasiliti kesihatan Kementerian Kesihatan dan Angkatan Tentera Malaysia di seluruh negara. Okey, untuk seluruh negara, kita akan membeli 55 buah lah. Seluruh negara. Dan 9 akan diletakkan di Sarawak. Di Sarawak, semua division akan dapat 1, Kuching cuma 2, dan 1 kepada military, army, ATM, cuma di Kapit tidak ada. So, for the state kita ada 8, 2 di Kuching, and then the rest all the other divisions ada except Kapit. Ya, Kapit akan dapat daripada tempat lain lah. Tambah Aaron, petugas kesihatan yang terlibat turut akan disediakan dengan latihan berkaitan yang memberikan fokus kepada pengurusan produk vaksin dan pelaksanaan program pemberian vaksin. Latihan bersepadu berkenaan adalah bagi memastikan program pemvaksinan COVID-19 di negara dapat dijalankan dengan lancar dan mencapai kejayaan yang disasarkan. The nationwide latihan will be conducted from 2nd of February. Next week lah. Jadi yang kita buat di 2 demonstration itu pun sudah memadai untuk as a simulation how to handle the thing. And then the actual process of handling the machine untuk semua pegawai yang ditetapkan untuk handling vaksin itu akan dibuat on the 2nd of February.
dan di satu tempat itu oleh dua orang pegawai yang akan ditetapkan untuk handling vaksin ini. Selain Belaga yang dipilih untuk aktiviti dry run pada Jumaat, Bintulu pada Sabtu turut menyaksikan pelaksanaan aktiviti sama. Kata Aaron, aktiviti tersebut adalah penting sebagai persediaan sebelum vaksin COVID-19 sebenar diterima oleh KKM untuk digunakan di pusat-pusat vaksinasi seluruh negara. Ia juga bertujuan mengenal pasti sebarang kelemahan yang boleh diperbaiki. Lagi perkembangan COVID-19, Sarawak mencatatkan 1 kes kematian melibatkan jangkitan COVID-19 di daerah Song. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian di Sarawak meningkat kepada 37 kes. Kes kematian ke-37 ini merupakan kes ke-3,956 yang merupakan seorang wanita warga tempatan berusia 41 tahun dari daerah Song. Kes merupakan seorang OKU dengan komorbid penyakit darah tinggi, asma dan obesiti. Keadaan kesihatan kes merosot secara mendadak dan disahkan meninggal dunia pada 23 Januari 2021. Sarawak pada Sabtu mencatatkan 191 kes positif COVID-19. Sibu mencatatkan jumlah tertinggi dengan 81 kes, Kanawit 38, Bintulu 16, Matu 12, Song 8, Kapit 7, Sarike dan Samarahan masing-masing mencatatkan 5 kes, Miri 4, Bukit Mabong 4, Kuching, Beluru dan Dalat mencatatkan 2 kes, sementara Daro, Belaga, Selangau dan Meradong mencatatkan jumlah yang sama iaitu sebanyak 1 kes. Secara keseluruhan, Malaysia mencatatkan sebanyak 5,728 kes baharu COVID-19. Ini menjadikan ia jumlah kes baharu tertinggi pernah dicatatkan setakat ini. Selangor masih mencatatkan angka tertinggi dengan 3,285 kes sementara 13 lagi kematian dicatatkan. Jumlah kes sembuh baru adalah 3,805 kes sementara jumlah kumulatif kes sembuh sebanyak 161,527 kes. Jumlah kumulatif pula adalah sebanyak 209,661 kes dengan jumlah kes aktif adalah 47,388 kes. Kes tempatan pula sebanyak 5,723 kes sementara 5 kes import dilaporkan adalah 2 warga negara dan 3 lagi bukan warga negara. Baik, tabung darah Hospital Miri merayu lebih ramai masyarakat tampil menderma darah bagi menampung bekalan darah yang semakin berkurangan. Menurut pakar perubatan transfusi Hospital Miri Sarawak, Dr. Nur Kazarina Omar, pendermaan darah di Hospital Miri menyusut sehingga 50% dalam tempoh 3 minggu lepas. Jadi oleh itu penting untuk kami, untuk penerima darah semua seluruh negara dan terutama di kawasan Miri untuk tampil menerima darah secara konsisten dan percayalah terhadap perkhidmatan kami yang menawarkan keselamatan dan servis yang terbaik kepada penerima. Saya dengan ini ingin meminta dan menyeru semua penerima darah dan orang awam untuk tampil menerima darah untuk membekalkan darah kepada pesakit yang memerlukan. Kepada yang masih khawatir, katanya, kaki tangan tabung darah Hospital Miri sentiasa mengamalkan prosedur operasi standard SOP mengikut piawaian Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Tapi untuk tabung darah sendiri, kami memang komited untuk memastikan semua penerima darah kami dalam keadaan selamat di mana kami memang mempraktikkan standard operating procedure yang selamat di mana kita akan sanitizekan kita punya tempat penerimaan darah. Staf kita akan buat saringan setiap hari terhadap tahap kesihatan dan kontak kepada COVID. So, saya berharap penerima darah tidak rasa takut untuk datang menerima darah kerana kita memang menjamin keselamatan penerima darah untuk menerima darah kepada kita. Dan juga harus diingat proses penerimaan darah ni tidak meningkatkan risiko kepada penerima untuk ditangkiti oleh penyakit COVID.
Kita bertemu kembali. Tidak abai warga tani, itu komitmen kerajaan Sarawak yang sentiasa memastikan warga tani dibantu selaras usaha meningkatkan taraf hidup mereka. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Francis Hadin Hollis berkata, pelbagai inisiatif telah disalurkan bagi meringankan beban golongan terbabit, lebih-lebih lagi ketika mengharungi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini. Antara inisiatif yang diperkenalkan kerajaan negeri bagi membantu warga tani, penternak dan peladang adalah program jangkauan komuniti pertanian Agricop. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang menambah, kerajaan Sarawak tidak akan berhenti mencari jalan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedalaman menerusi pelbagai cara seperti aktiviti pertanian dan penternakan. Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak juga banyak menyediakan bantuan kepada rakyat Sarawak. Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing menggesa semua pihak untuk tidak menjadi keyboard warrior yang tidak bertanggungjawab dengan menularkan berita tidak sahih tanpa pengesahan rasmi. Tindakan sedemikian tegasnya hanya bertujuan untuk mendapatkan perhatian, menimbulkan suasana panik serta mengganggu tugas barisan hadapan. Beliau yakin pihak berkenaan adalah golongan yang berpendidikan dan pastinya menyedari kesan atas tindakan mereka itu. Justru katanya semua pihak harus bertanggungjawab dengan tidak menimbulkan situasi panik pada masa ini dan menyebabkan pelbagai pihak mengalami tekanan. Sekiranya orang ramai ingin mengurangkan beban petugas barisan hadapan, mereka hanya perlu patuh kepada SOP yang ditetapkan. Beliau turut berpesan agar rakyat tidak keluar rumah sekiranya tiada keperluan bagi mengekang penularan sekaligus memutuskan rantaian wabak COVID-19 di Bintulu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK melalui agensinya Bank Rakyat dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM menyalurkan bantuan bernilai hampir RM700,000 kepada golongan yang memerlukannya di Sarawak. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, SKM telah memberikan bantuan bernilai RM402,500 dalam bentuk wang tunai dan lain-lain kepada penerima. Ia merangkumi RM22,500 kepada 300 mangsa banjir, RM47,000 kepada koperasi yang terjejas akibat banjir serta RM333,000 kepada program peningkatan koperasi CEP. Bank Rakyat telah menyumbang kelengkapan persekolahan bernilai RM112,000 kepada 700 pelajar kurang berkemampuan di Sarawak. Ini tambahnya adalah sebahagian usaha tanggungjawab sosial korporat kembali ke sekolah di seluruh negara. Dengan RM1 juta diperuntukkan untuk membantu menyediakan peralatan sekolah termasuk pakaian seragam kepada 6,000 pelajar di seluruh negara. Bank Rakyat dan anak syarikatnya Zakat Rakyat Holdings telah menyumbang zakat masing-masing bernilai RM21,500 dan RM154,350 kepada lebih 1,000 keluarga asnaf di kawasan Parlimen Santubong. Seterusnya, pasukan polis Marin PPM Wilayah 5 Sarawak berjaya merampas rokok dan minuman keras dengan anggaran nilai keseluruhan termasuk cukai sebanyak RM702,814.5 hasil serbuan ke atas sebuah rumah 2 tingkat di Sibu. Menurut Komander PPM Wilayah 5 Sarawak ACP Syamsul Kasim, rampasan itu merangkumi 128 kotak minuman keras dan 910,000 batang rokok pelbagai jenis dan jenama. Unit Risikan Marin URM Wilayah 5 menerusi Ops Landai COVID-19 telah membuat serbuan dan pemeriksaan ke atas sebuah rumah 2 tingkat di Jalan Terusan Sibu. Setelah membuat pemerhatian selama lebih kurang 2 jam, namun tiada sebarang pergerakan orang yang disyaki pemilik premis terbabit. Pasukan serbuan kemudiannya memotong kunci mangga pagar dan menemui sejumlah rokok dan minuman keras yang tidak berbayar cukai kastam. Kesemua barang rampasan akan diserahkan kepada pihak Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sibu untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1 Akta Kastam 1967. Perdagangan luar Malaysia mencatatkan prestasi yang baik walaupun dalam keadaan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Ekspor meningkat semula pada separuh kedua 2020 berbanding dengan pengucupan pada separuh pertama.
Kata Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mohamed Azmin Ali, ini susulan pembukaan semula ekonomi yang progresif dan pemulihan permintaan luaran secara beransur-ansur. Ekspor Malaysia pada Disember 2020 mencatatkan pertumbuhan 2 digit iaitu 10.8% kepada 95.74 bilion ringgit tahun ke tahun. Ini adalah ekspor bulanan tertinggi yang dicatatkan pada 2020 dan nilai ekspor kedua tertinggi yang pernah dicatatkan selepas 97.12 bilion ringgit pada Oktober 2018. Peningkatan ekspor direkodkan ke Singapura, China, AS, India dan Hong Kong. Dalam pada itu, jumlah perdagangan pada Disember 2020 meningkat 6.5% kepada 170.79 bilion ringgit daripada angka pada Disember 2019. Sementara import meningkat 1.6% kepada 75.04 bilion ringgit. Bertemu kembali. Awal Januari lalu, Sarawak telah dikejutkan dengan berita nelayan maut di Baham Buaya. Ini bukan satu kejutan, tiap tahun Sarawak sering digemparkan dengan berita seperti ini. Untuk perinciannya, ikuti kupasan Lukman Muhammad dalam laporan khas TVS. Populasi buaya yang semakin membiak telah mencetuskan konflik antara reptilia tersebut dengan kehidupan manusia. Kekurangan makanan menjadi punca buaya membaham manusia. Berdasarkan rekod Perbadanan Hutan Sarawak SFC, dianggarkan terdapat lebih 13,000 ekor buaya yang menghuni Sungai Sarawak yang dicatatkan pada tahun 2016. Menurut SFC, jumlah itu kini semakin bertambah. Sejak tahun 2013 sehingga tahun 2021, sebanyak 62 kes serangan buaya berlaku di Sarawak. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 47 kes merupakan tragedi penduduk di Baham Buaya. Dalam tempoh sebulan pada penghujung tahun 2020 dan awal tahun 2021, Sarawak telah dikejutkan dengan 2 berita kematian akibat serangan buaya yang berlaku di Kampung Maranik, Samarahan. Kampung Maranik adalah antara kampung yang didirikan di sepanjang Sungai Samarahan dengan ukuran panjang kurang daripada 150 kilometer. Hilang tempat bergantung, terjejas punca rezeki. Itulah keadaan yang dialami oleh Manisa binti Musa, isteri kepada mangsa yang di Baham Buaya awal Januari lalu di Kampung Maranik, Samarahan. Meskipun reda dengan ketentuan ilahi, balu kepada Azian Azhar tetap kuat untuk membesarkan anak-anak mereka tak kalah berhadapan dengan cabaran yang semakin mencabar. Masa tu nang saya adalah rezeki sikit-sikit lah, orang sedekah juga adalah duitnya pun sikit-sikit. Tapi untuk masa panjang ya kita harus fikir lagi lah. Pun PKP pun kami nak bekerja pun susah juga. Sikit pun kami pun nang kurang pelajaran lah, nang sui rumah juga. Tapi kuatkan diri lah demi anak-anak nak. Memang ingin ditemui lah buaya yang besar lah. Jika dapat tolonglah buaya yang besar-besar yang mau dapat ditangkap-tangkap lah. Sebab pula mengancam akan datang kita si tahu nak. Kita pun mungkin orang lain kita si mau benda yang berlaku dengan Samaya. Sebab kami dah merasa kehilangan suami, anak-anak pun merasa kehilangan bapa nak. Susulan daripada peningkatan kes serangan buaya yang berlaku di sungai kampung tersebut, rata-rata komuniti nelayan setempat meluahkan kebimbangan selepas tempat mencari punca rezeki dihantui ancaman sang bedal. Ya, pendapatan memang terjejas lah, memang terjejas benar lah. Sebab saya dah kata nang sebab punca kami dulu nang di sungai, oleh kerana kena tu kami dah siapa di sungai lagi macam ni kerana cari apa pekerjaan sebagai menganti nak jadi nelayan. Setakat ni tidak turun ke air dan siapa-siapa yang terutamanya untuk nelayan apa semua mencari sumber pendapatan, kita orang hanya untuk dekat jambatan ini saja untuk mencari sumber pendapatan tersebut untuk mencari udang, ikan. Kalau ada-adalah, kalau tidak ada-adalah. Kebimbangan ini mungkin tidak akan berakhir jika masih tiada pendekatan yang khusus untuk menanganinya.
Rentetan itu, peranan Perbadanan Hutan Sarawak SFC amat dituntut dalam memantau populasi reptilia ini. We do our best di Sungai Sarawak daripada jambatan gantung sampai ke baraj. Kalau ada boyak, kita akan remove it, dikeluarkan. Ada komplain, kami akan with all our best effort, we will take it out. Manusia atau buaya, siapa yang harus mengalah? Sentiasalah kita untuk berwaspada terhadap ancaman haiwan-haiwan buas tak kira di mana kita berada. Laporan Luqman Muhammad bersama jurukamera Awang Azmel dari Kota Samarahan untuk TVS. Baik, itulah dia tadi laporan khas Luqman Muhammad berhubung isu buaya di Sarawak. Dan suka juga untuk kami ingatkan komuniti nelayan setempat untuk sentiasa berwaspada tak kira di mana anda berada. Lebih-lebih lagi jika anda menjadikan sungai sebagai sumber mencari rezeki. Ini juga mengingatkan saya kepada satu pepatah yang mengatakan jangan disangka air yang tenang tiada buaya. Saya Priscilla John. Dan saya Studawi. Salam hormat dan selamat malam.